Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata muallif pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Dan kita telah masuk pada bab yang ke-20 ya. Bab yang ke-20 ni daripada kitab Al-Munabbihat Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Kitab ini mengandungi 40 bab ya, 40 bab dan satu khatimah. Dan kita sampai pada separuh daripada kitab ini, iaitu bab yang ke-20 ya, Al-Babul Ashrun fi fadilatil istighfar. Bab yang ke-20 ni pada menyatakan tentang kelebihan istighfar. Istighfar tu apa? Istighfar tu daripada perkataan ghafar artinya minta ampun ya. Al-istighfar maksudnya kita meminta ampun ya. Bab yang ke-20 pada menyatakan kelebihan istighfar. Firman Allah Ta'ala, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Surah An-Nisa ayat 106, di mana Allah Ta'ala telah berfirman, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud apa? Wastaghfirullah, dan minta ampun olehmu akan Allah. Innallaha ghafurun rahimun. Sesungguhnya innallaha kana ghafurar rahima ya. Di sini dia dalam kitab Jawi tu dia dengan marfu' ni ghafurun rahim. Innallaha kana, dalam ayat surah An-Nisa ada innallaha kana ghafurar rahima ya. Jadi maksud dia sama, itu sesungguhnya bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah amat mengampuni dan amat mengasihani. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba-hambanya ya, supaya memohon ampun, meminta ampun kepadanya, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tu dia tahu sekalian hamba-hambanya adalah makhluk yang dhaif, lemah dan banyak melakukan kesalahan, kesilapan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyatakan bahawa dirinya adalah zat yang amat mengampuni, maha pengasih, maha mengasihani, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu mau sekalian hamba-hambanya sentiasa meminta keampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu. Bila hamba-hambanya itu sentiasa merujuk, memohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman-Nya pada hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ini daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dinyatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai segala hambaku, innakum, sesungguhnya kamu, bahwasanya kamu, tukhti'una, melakukan kesalahan, berbuat kesalahan, bil-laili wan-nahar, baik pada waktu malam dan siang. Ini siang malam kita ni sebagai hamba ni macam-macam kesalahan kita akan lakukan, sama ada kita sedar ke tak sedar ke, tahu ke tak tahu ke, kecil ke maupun yang besar, baik seorang-seorang ni maupun dalam khalayak ramai, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seru sekalian hamba-hambanya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bahawasanya kamu berbuat kesalahan pada malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dirinya aghfiru dzunuba jami'a, aku mengampuni dosa-dosa sekaliannya, ya. Dan aku ampunkan segala dosa sekaliannya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai zat yang maha mengampun, ya, bersedia untuk mengampuni segala kesalahan-kesalahan hamba-hambanya, ya, baik yang dilakukan pada waktu malam hari maupun pada waktu siang hari, ya, selagi mana hamba itu tidak mensyirikkannya, ya, yakni yang selain daripada syirik, maka tiada diampunkan dia, ya. Maksudnya dalam kehidupan akhirat nanti kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan kita, kalau kita tak sempat minta ampun lah, ya. Kadang-kadang kita ni mati, tiba-tiba mati sakit jantung ke, aksiden ke, mana sempat nak taubat ke, mana sempat nak minta ampun ke, ya. Mati kita, tapi kita tetap dalam kematian sebagai orang Islam, ya. Jikalau Allah Ta'ala kehendaki, liman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki, kalau Allah Ta'ala nak ampunkan kesalahan-kesalahannya dalam kehidupan akhirat nanti, Allah boleh saja ampunkan, ya, sebab dia maha pengampun, ya. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya bahawa sesungguhnya Allah Taala itu la yaghfiru, sesungguhnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan, ya, tidak akan mengampuni sesiapa yang mensyirikkan dengannya, ini melakukan kesyirikan, menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampuni akan bahawa disekutukan dengan dia, ya. Jadi kalau orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah, ya, beribadat menyembah kepada Tuhan yang selain daripada Allah, ya, tidak mau beriman kepada Allah, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sebaliknya bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki, jikalau mereka itu beriman,
walaupun mereka itu melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa atau kesilapan, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala boleh mengampunkan selain daripada orang yang melakukan kesyirikan tu, kalau mereka tu tidak mensyirikan Allah, walaupun mereka melakukan dosa, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah Ta'ala boleh mengampunkan yang selain daripada itu, yakni selain daripada dosa-dosa syirik itu, kepada sesiapa yang dia kehendaki. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampuni akan bahawa disekutukan dengan dia. Ini kalau selama mana manusia itu melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala, ya, dan tidak bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukannya, apatah lagi dosa syiriknya itu, ya. Dan mengampuni ia akan barang yang lain daripada demikian itu. Ini kalau selain daripada dosa syirik itu, jikalau dia melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, ya, walaupun dosa besar, membunuh ke, minum arak, berjudi ke, berzina sekalipun, ya, dan mengampuni ia akan barang yang lain daripada demikian itu, selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah bagi orang yang dikehendakinya. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bahwasanya aku meminta ampun di dalam satu hari 70 kali. Allahu Akbar. Itu Nabi SAW yang maksum, tak melakukan dosa, tak ada melakukan kesalahan, ya, tidak ada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, ya, baginda Nabi SAW menyatakan bahawasanya aku meminta ampun di dalam satu hari 70 kali. Allahu Akbar. Itu Nabi yang tidak melakukan dosa satu kali pun, ya, tapi 70 kali meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam mana? Kita ni tak lebih pada 70 kali gamaknya daripada dalam satu hari itu, ya, dosa membawang, ya, tengok keburukan orang, ya, kadang ialah macam-macam sangkaan-sangkaan buruk tu pun dosa, ya. Apatah lagi kita kadang cerita keburukan-keburukan orang, ya, sembang hal-hal yang tak sepatutnya tentang hal orang lain, itu pun dosa, ya. Apatah lagi cerita keburukan-keburukan orang, ya. Jadi kalau kita ni sebagai umat bagi Nabi SAW ni yang banyak melakukan dosa, takkanlah kita ni tidak mau minta ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Sedangkan Nabi SAW yang tidak melakukan dosa pun dalam satu hari 70 kali baginda Nabi SAW minta ampun. Jadi kita ni sepatutnya lebih, ya, bukan kata 70 kali minta ampun je, lebih 700 kali mau, ya. Dan istighfar Nabi SAW, ya, tiada daripada dosa, ya. Jadi Nabi SAW, meskipun Nabi maksum, tidak melakukan dosa, tapi kenapa Nabi minta ampun, ya? Jadi di sini dinyatakan bahawa para Nabi ni kalau mereka minta ampun tu bukan sebabkan kesalahan ataupun dosa, ya, ataupun maksiat yang dilakukan, tetapi kerana menuntut bertambah darjat, ya. Para Nabi itu meminta ampun supaya dengan permohonan keampunan mereka itu, permohonan, ya, minta ampun mereka itu dapat peningkatan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bahawasanya hamba apabila membilang akan dirinya mempunyai taksir, ini apabila seseorang hamba, ya, mengakui atas kesalahan-kesalahannya, ya, dan menganggap dirinya melakukan kesilapan, kesalahan, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatkan kedudukannya, darjatnya, ya. Di sini dinyatakan kerana bahawasanya hamba apabila membilang akan dirinya mempunyai taksir itu maksudnya kekurangan lah, kelemahan lah, diangkatkan dia Allah Ta'ala kerana tersebut pada hadis, ya. Ada dinyatakan dalam hadis Nabi SAW,
barang siapa merendahkan dirinya kerana Allah Ta'ala, diangkatkan dia Allah Ta'ala. Yang ini dengan kita mengakui kesalahan kita, mengakui kesilapan kita, mengakui dosa-dosa kita, itu maksudnya kita apa? Merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya kita tak ada nak angkat diri kita. Ya, kita mengakui, ya Allah, aku salah, ya Allah, aku silap, ya Allah, aku dosa, ya Allah. Maksudnya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku takut, ya Allah, tersiksa-Mu, ya Allah. Maksudnya kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui kesilapan-kesilapan kita. Dan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah Taala, nescaya Allah Taala akan mengangkatkan darjat. Ini yang dimaksudkan. Para nabi, ya, khasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keampunan kepada Allah Taala sampai satu hari 70 kali. Itu maksudnya apa? Nabi merendahkan diri baginda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tawaduk Nabi SAW, menganggap dirinya walaupun tak ada melakukan kesalahan, tak ada melakukan kesilapan, tapi Nabi anggap dirinya bersalah, Nabi anggap dirinya berdosa, Nabi anggap dirinya serba kekurangan. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan lagi kemuliaan baginda Nabi SAW, diangkatkan lagi darjat ketinggian baginda Nabi SAW. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hamba apabila berbuat dosa, ya, nak usil pula. Hamba apabila berbuat dosa, di titik pada hatinya titik hitam. Yakni apabila seseorang hamba itu melakukan kesalahan, dosa, maka akan terbitlah titik hitam pada hatinya, ya, di titik pada hatinya titik hitam. Maka jika meminta ampun ia dan taubat ia, cerahlah hatinya. Ini apabila seorang hamba itu melakukan kesalahan atau dosa, ya, atau maksiat, maka akan terbit, muncul titik hitam pada hatinya, ya. Tetapi apabila dia bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka cerah, hilang titik hitam tersebut, ya. Dan jika kembali berbuat dosa pula, kalau dia buat dosa lagi, maka bertambah kelam pada hatinya, ya. Ini bertambah lagi lah titik-titik hitam tu. Kalau tak sempat bertaubat, dia buat lagi dosa, ya, maka akan bertambah-tambahlah titik-titik hitam pada hatinya. Hingga apa? Hingga meninggi ia atas hatinya. Ya, ini semakin bertambah-tambah, ha? Hitam, titik-titik hitam itu pada hatinya. Iaitu yang dinamakan dia Ran, ya, dinamakan dia Ran. Di sini tulis Ra ya alif dia. Dia sebenarnya daripada Al-Quran Ra alif nun sebenarnya, ya. Ran. Apa maksud Ran ni? Ran ni maksudnya tutupan, ya, yang menutup ataupun karat yang menutup. Yakni karat hati yang tersebut pada firman Allah Taala. Dia dinyatakan dalam firman Allah Taala, ya, dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, ya, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran, kalla bal, ada saktah kat situ, ya. Rana ala qulubihim. Rana artinya apa? Ada tutupan. Ala qulubihim, atas hati mereka, hati-hati mereka. Makanu yaksibun, dengan sebab apa? Dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Itu yang dimaksudkan. Jadi apabila bertambahnya titik-titik hitam pada hati seorang hamba tu, ya, apabila dia melakukan dosa, tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka meninggi ia atas hatinya, iaitu yang dinamakan dia Ran, yakni karat hati, ya. Ran ni artinya karat hati, kekaratan hati. Seperti mana firman Allah Ta'ala tu, kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yakni hendaklah tertegah mereka itu daripada perkataan yang batil, tetapi telah meninggi dan menutupi atas hati mereka itu oleh barang yang ada mereka itu berusaha akan dia daripada beberapa maksiat dan dosa. Ini dengan sebab kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang mereka usahakan yang berupa dosa dan kemaksiatan, maka terhasillah tutupan pada atas hati mereka itu yang berupa kekaratan, titik-titik hitam itu dimasukkan, ya. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya hamba apabila mengena akan dia dosa, maka berkata ia, hai Tuhanku, telah aku berbuat dosa, maka ampun olehmu akan daku, ya? Maka berkata Tuhan baginya, telah mengetahui hambaku akan bahawasanya ada baginya Tuhan yang mengampunkan dosanya dan yang mensiksa akan dengan dia. Telah aku ampun bagi hambaku, maka wajib atas hamba itu bersegera taubat daripada dosanya. Dan jikalau berbuat dosa 70 kali sehari, hendaklah taubatnya seperti itu pula. Maka bahawasanya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak taubat. Ya, sabda Nabi SAW, apabila mengena akan dia dosa, ini seorang hamba itu apabila melakukan dosa, maka berkata ia, ya, kemudian dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dia berkata kepada Tuhannya, ya, hai Tuhanku, telah aku berbuat dosa. Mana dia mengakui atas dosa-dosanya itu di hadapan Tuhan. Kemudian dia meminta keampunan kepada Tuhan, maka ampun olehmu akan daku, ya. Telah aku berbuat dosa, maka ampun olehmu akan dia. Ini dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosanya. Maka berkata Tuhan baginya, telah mengetahui hambaku akan bahawasanya ada baginya Tuhan yang mengampunkan dosanya, ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala gembira apabila hamba ini mengakui dan mengetahui dan mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang tempat, ya, tidak ada Tuhan menjadi tempat untuk minta ampun dan memberikan keampunan selain dia, ya. Maka hamba itu bersegera minta ampun kepadanya, ya, dan mengakui atas segala kesalahan-kesalahan dosa-dosanya. Ini Allah begitu gembira, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan, ya, dosa-dosanya, ya. Telah mengetahui hambaku akan bahawasanya ada baginya Tuhan yang mengampunkan dosanya dan yang menyeksakan dengan dia. Telah aku ampun bagi hambaku. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan sifat pengasihnya, penyayangnya, maha pengampunnya, maha penerima taubatnya, maka Allah Ta'ala telah bertindak mengampunkan kesalahan-kesalahan hambanya itu, ya. Telah aku ampun bagi hambaku, maka wajib atas hamba itu bersegera taubat daripada dosanya. Ini apabila Allah Ta'ala telah menyediakan keampunan, ya, penerimaan taubat, ya, maka sebagai hamba apabila melakukan kesalahan, apabila melakukan dosa, apabila melakukan kesilapan, ya, atau kemaksiatan, maka wajib atas hamba itu bersegera taubat, minta ampun atas segala dosa-dosa yang telah dilakukannya, ya. Dan jikalau berbuat dosa 70 kali sehari, kalau satu hari itu banyak melakukan dosa, ya, maka taubatnya pun kena banyak tu jugalah. Kalau 70 kali satu hari buat dosa, maka taubat pun kenalah 70 kali juga. Untuk satu dosa tu satu taubat. Maka bahawasanya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak taubat, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat kasih, mahabbat, ya, kepada orang yang suka bertaubat. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222,
Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, sangat kasih, yuhibbu, mahabbat, Allah Ta'ala begitu mahabbat, begitu cinta kepada siapa? At-tawwabin, kepada orang-orang yang suka bertaubat, yang selalu bertaubat, yang bersegera bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Ta'ala begitu cinta, begitu kasih, begitu suka kepada orang yang banyak bertaubat. Dan kepada siapa lagi yang Allah Ta'ala kasih? Wa yuhibbul mutatahhirin, dan begitu kasih Allah Ta'ala kepada orang yang sentiasa bersuci. Mutatahhirin, kepada orang yang sentiasa bersuci daripada kekotoran-kekotoran. Di sini maksud kekotoran tu boleh masuk kekotoran yang batin maupun kekotoran-kekotoran yang zahir. Ya, kalau kekotoran yang batin tu maksudnya dosa-dosanya, maka dia sucikannya, dia taharahkannya segala kekotorannya itu dengan taubat. Ya. Kalau secara zahirnya pula, kalau kekotoran-kekotorannya bersifat zahir, maka dengan penyucian, dengan mandi, ya, mandi junub ataupun dengan berwudu. Ya, wallahu alam. Ya. Baik, hikayat Ibrahim ibnu Adham dengan 2 biji tamar. Ini sebuah hikayat, ini sebuah kisah. Dihikayatkan bahawasanya Ibrahim bin Adham. Siapa Ibrahim bin Adham ni? Ibrahim bin Adham ni salah seorang wali Allah, ya, seorang permasyaikh yang terdahulu, ya. Ibrahim bin Adham namanya, ya. Radhiyallahu anhu membeli tamar. Jadi beliau telah membeli tamar daripada seorang laki-laki di Mekah. Dia telah beli buah kurma lah. Tamar ni buah kurma. Dia telah membeli kurma di Mekah dengan seorang laki-laki di Mekah. Maka mengambil ia 2 biji tamar. Jadi dalam dia beli, mungkin dia beli sekilo ke, sekanti ke, mungkin dia beli segantang ke gambarnya, ya. Dia ambil 2 biji lebih. Macam kita dia ambil lebih sikit lah. 2 biji lebih, ya. Dia beli tamar tapi dia ambil 2 biji lebih. Macam kita lah, beli kacang ke, beli apa, ambil 2 biji lebih sekali. Lebih sikit lah, ya. Maka mengambil ia 2 biji tamar, sangkanya daripada tamar yang ia beli. Mungkin dia ingat tamar tu, ya, daripada logokan tu, mungkin tamar tu dia nampak ada 2 biji dia tinggal, mungkin dia ingat dia punya yang dia beli tu juga, ya. Padahalnya bukan daripada logokan yang dia beli, ya. Sangkanya daripada tamar yang ia beli. Kemudian lepas dia dah beli tu, dia dah ambil kurma tu, termasuklah 2 biji kurma yang dia ingat dia beli sekali tu, dia pun menuju, berhadap ia kepada Baitul Maqdis. Dia pun menuju ke Baitul Maqdis. Ni dia beli ni di Mekah, ya. Lepas beli di Mekah tu, mungkin musim haji gamaknya, dia pun menuju ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Tu dekat Palestin sana tu. Daripada Mekah balik ke Palestin. Maka melihat ia di dalam tidurnya. Jadi bila dah sampai ke Baitul Maqdis tu gamaknya, ya, dia pun bermimpi. Dia melihat apa dalam tidurnya? Melihat ia di dalam tidurnya akan 2 orang malaikat berkata, salah seorang bagi taulannya. Yang ini dia bermimpi, dia melihat ada 2 orang malaikat tengah berbual-bual, tengah bercakap, bersembang. Seorang tu cakap dengan kawannya, ya. Dia cakap apa? Siapa ini? Jadi malaikat tu tanya pada kawannya, ditunjuk pada Ibrahim bin Adham, ni siapa ni? Ya. Katanya, maka malaikat yang seorang lagi pun menjawab, ini Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham yang zahid, yang sangat zuhud, ya, sangat zuhud. Maksud zuhud ni apa? Banyak cenderung dia pada kehidupan akhirat, banyak menjauhkan diri daripada keseronokan duniawi ini, ya. Dia adalah seorang yang zahid pada negeri Khurasan. Ini daripada negeri Khurasan, maksudnya daripada belah-belah Parsi sana, ya. Tetapi
taatnya terhenti, tiada diterima akan dia. Ya, dia ni orang yang zahid, memang melakukan orang zahid maksudnya orang yang zuhud, maknanya dia sentiasa dalam taat pada Allah Taala, ya, mencintai akhirat, jauhi dunia, ya. Tetapi malaikat tu kata apa? Taatnya terhenti, maksudnya amalan ibadatnya tu mungkin pahalanya tak diterima, tiada diterima akan dia. Kerana apa? Kerana bahawasanya ia mengambil 2 biji tamar bagi orang di Mekah. Dia telah ambil 2 biji lebih daripada tamar yang dia beli tu, mungkin ada 2 biji terlebih kat tepi tu, dia ambil sekali. Ya. Maka amalannya tidak diterima, amalan ketaatannya, maksudnya segala amal-amal taatnya tu, sembahyang ke, puasa ke, zikir ke, baca Quran ke, ya, semuanya tidak diterima. Ni dalam mimpinya dia dengar malaikat tu berkata, ya. Kerana apa? Kerana bahawasanya ia mengambil 2 biji tamar bagi orang di Mekah. Maka tak kala naik fajar, maka bila cerah subuh, lepas subuhnya esoknya, ya, berhadap ia kepada negeri Mekah. Dia terus pergi balik Mekah, ya. Pergi balik Mekah tu untuk apa? Nak minta halal lah. Kurma dah hilang dah makan dah maknanya, ya. Berhadap ia kepada negeri Mekah, maka orang yang menjualnya sudah mati. Dia ingat pergi ke Mekah tu nak minta halal lah kepada orang yang menjual tu. Aku terambil 2 biji, maknanya dia nak bagi tahu minta halal lah, ya. Jadi tak sempat jumpa. Orang yang menjual tamar tu dah meninggal dunia, ya. Orang yang menjualnya sudah mati. Maka minta halal ia daripada anaknya. Dia pun pergi jumpa pada anak, ya, tokek kedai tu, tokek jual tamar tu, ya, minta halal pada anaknya. Maka menghalal ia akan dia. Maka anak tuan kedai tu pun halalkan. Saya halalkanlah 2 biji. Apa halnya? Bukannya dua tandan, bukannya 2 pokok, 2 biji je. Halal, dia kata halal. Alhamdulillah, ya. Maka menghalal ia akan dia. Kemudian kembali ia kepada Baitul Maqdis. Lepas dia tu di Mekah tu, mana lepas dia dah dapat dihalalkan 2 biji tamar tu daripada anak penjual tamar tu, maka dia pun kembali ke Baitul Maqdis, balik ke Palestin, ya. Maka melihat ia di dalam tidurnya. Jadi malam tu dia mimpi, dia tengok dalam mimpinya, dia nampak apa? Akan 2 malaikat, ya. Maka berkata salah seorang bagi taulannya. Jadi malaikat tu seperti mana yang dulunya, ya. Seorang tu berkata pada taulannya, ini Ibrahim bin Adham. Ini dia bagi tahu pada kawannya, ini, ya, Ibrahim bin Adham ni sebenarnya telah diterima Allah Ta'ala akan taatnya. Amalan ketaatannya telah diterima oleh Allah Ta'ala, yang telah terhenti masa setahun. Yang setahun telah terhenti, tersangkut amalannya tu, ya, ketaatan tu, pahalanya itu tidak diterima Allah Ta'ala, ya, selama setahun, disebabkan dia ambil 2 biji tamar, ya. Ya, diingatkan perkara itu tidak menjadi hal, ya, tapi menyebabkan amalan-amalannya, ya, amalan ketaatannya itu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menangis Ibrahim daripada sangat sukanya. Jadi Ibrahim bin Adham apabila dia mendapat petunjuk daripada mimpi itu, dia pun begitu gembira sehingga menangis dia, ya, kerana dia dapat melepaskan dirinya daripada kesalahan tu, ya. Maknanya dia pergi minta halal kepada anak tuan kedai tu, tuan tamar, peniaga tamar tu, ya. Selepas tu barulah amalannya itu diterima, yang mana dia dapat petunjuk tu di dalam mimpi, ya. Dan adalah ia kemudian daripada demikian itu tiada makan ia melainkan tiap-tiap 7 hari sekali makan daripada yang halal, ya. Jadi selepas tu Ibrahim bin Adham ni telah berazam untuk sentiasa menjaga makanannya daripada sumber yang halal. Maksudnya dia tidak ambil daripada sumber-sumber yang tidak halal.
Kata Shibli radhiyallahu anhu, ya, Shibli ni adalah salah seorang wali Allah juga. Di dalam sakit matinya, ada atasku 1 dirham hak orang, maka telah bersedekah aku daripada empunyanya dengan beberapa ribu dirham. Maka tiada di atas hatiku terlebih besar bimbang daripadanya. Ini keadaan seorang wali Allah ni, Shibli ni. Dia kata apa? Waktu ketika dia sakit, sebelum matinya, dalam sakit matinya, ya, dia kata apa? Ada atasku 1 dirham hak orang, maka telah bersedekah aku daripada empunyanya dengan beberapa ribu dirham, maka tiada di atas hatiku terlebih besar bimbang daripadanya. Yang ini dia telah bersedekah dengan duit orang, jadi dia bimbang, ya, takut tidak diredai oleh tuannya, ya. Kata Qushairi, dia ambil dengan sebab hutang 1 danik, iaitu sudus 1/6 dirham, akan 700 sembahyang, ya. Kata Qushairi, ya, kata Imam Qushairi, dia ambil dengan sebab hutang 1 danik. Ini dengan sebab kita berhutang 1 danik. 1 danik ni iaitu sudus. Sudus ni artinya 1/6, ya. 1/6 daripada dirham. 1 dirham. Maksudnya apa di sini? Diambil dengan sebab hutang 1 danik. Apabila seorang tu berhutang 1 danik, 1 danik ni maksudnya 1/6 daripada 1 dirham. Maksudnya apa? 1 dirham ni lebih kurang RM1 lah, kita kata duit kita, ya. Dia RM1, RM10 tu RM11, RM20. Sekarang ni 1 dirham, kalau mata wang Arab, ya, sana 1 dirham ni sama dengan RM12. Kata RM1 lah, 1 dirham ni RM1. 1/6 daripada RM1 ni lebih kurang RM1 ni, 1 dirham ni 1/6 daripada 1 dirham ni lebih kurang dalam 18 sen ke 20 sen, macam tu lah. Maksudnya dengan sebab hutang 20 sen, ya, dia ambil dengan sebab hutang 1 danik, iaitu sudus 1/6 akan 700 sembahyang. Maksudnya, ya, dengan sebab kita berhutang, tak bayar hutang, ya, nilai dia tu, ya, macam kita rugi dengan 700 sembahyang, ya. Dan tawakuf padanya oleh Qurtubi kerana firman Allah Ta'ala. Jadi Imam Qurtubi pula, ya, tidak bersetuju dengan pendapat tersebut, ya. Maksudnya apa? Kalau kesalahan tu 1, maka dibalas dengan 1 kesalahan lah, ya. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Ya, maksudnya apa? Dan barang siapa mendatang dengan 1 kejahatan atau 1 kesalahan, maka tiada dibalas melainkan dengan seumpamanya, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan 1 hutang 20 sen tu, ya, sama dengan 700 main, itu pendapat, ya, pendapat kata Imam Qushairi itu. Maksudnya kalau dia berhutang, ya, dia tak bayar lah, ya. Dan pada hadis bahawasanya seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, khabarkan olehmu akan daku jika dibunuh, akan daku di dalam perang sabilillah, adakah mengkifarat Allah Ta'ala daripada aku akan dosaku? Ini seorang sahabat ni bertanya, ya, seorang lelaki ni bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan olehmu akan daku jika dibunuh akan daku di dalam perang sabilillah. Jadi kalau aku syahid dalam perang sabilillah, adakah mengkifarat Allah Ta'ala daripada aku akan dosaku? Ini adakah Allah Ta'ala akan mengampunkan aku daripada dosa-dosaku? Sabdanya bahkan, ya, sabda Nabi apa? Bahkan Allah Ta'ala akan mengampunkan, dan engkau sabar mengkira-kirakan pahalanya, ya. Dan kalau engkau sabar mengira-girakan pahalanya, melainkan hutang. Jadi kalau ada hutang, ya, ini tiada diampunkan dia. Dan pada hadis yang lain, demi Tuhan, bermula diriku pada tangan kudratnya. Nabi SAW menyatakan apa? Demi Tuhan, bermula diriku pada tangan kudratnya, jikalau seorang lelaki dibunuhkan dia di dalam sabilillah,
Ini kalau dia syahid mati dalam perang fisabilillah, kemudian dihidup akan dia, kemudian dibunuh akan dia, padahal ada atasnya hutang orang. Jadi kalau dia hidup kemudian dia mati dalam perang fisabilillah, mati syahid. Lepas tu kalau kata dihidup semula, lepas tu dibunuh semula, syahid 2 kali lah katanya, adakah orang ni akan masuk syurga? Ya, tak, belum lagi. Ya, ini yang dinyatakan. Demi Tuhan, bermula diriku pada tangan kudratnya, jikalau seorang lelaki dibunuhkan dia di dalam sabilillah, kemudian dihidup akan dia, kemudian dibunuh akan dia, padahal ada atasnya hutang orang. Ini kalau dia berhutang, walaupun syahid 2 kali sekalipun, lepas mati syahid, hidup balik, lepas tu syahid lagi sekali, ya, belum tentu lagi masuk syurga kalau ada hutang. Ya, padahal ada atasnya hutang orang, tiada masuk syurga ia. Jadi itu yang dimaksudkan di sini, ya, bahawa pentingnya kita melunaskan hutang-hutang kita. Kalau kita terambil barang orang ke, ya, minta halal, ya, ataupun kita bayar balik, ya. Kerana apa? Segala kesalahan-kesalahan yang bersangkutan dengan hak-hak Allah Ta'ala dia boleh mengampunkan, ya. Tetapi kalau berkait dengan hak-hak sesama manusia ni, selagi manusia itu tidak mengampunkan kita ataupun tidak menghalalkan, ataupun ada hak-hak orang, yang hutang orang kita tak selesaikan, tak lunaskan, maka itu akan menjadi penghalang untuk kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Qurtubi, tempat yang demikian itu pada orang yang mati padahal kuasa atas membayarnya atau tiada ada ia berwasiat dengannya. Jadi kalau orang tu dia mati, ya, tapi tak sempat nak bayar, ya, hutang tu, kalau dia mampu pun, ya, dia tak mau bayar hutang-hutangnya, maka dekat akhirat nanti dia tak akan dapat masuk syurga. Padahal dia mampu untuk bayar tapi dia tak mau bayar, itu dia tak akan dapat masuk syurga. Ataupun dia tidak wasiat pada ahli keluarganya, kalau dia meninggal nanti tolong bayar hutang-hutang sekian-sekian pada sebulan-sebulan, mana dia tidak ada wasiat pada waris-warisnya, maka itu juga boleh menyebabkan dia terhalang untuk masuk syurga. Jadi kita kalau ada berhutang tu, baik kita usahakanlah bayar. Kalau tak mampu bayar tu, tinggalkan wasiat, ya. Kalau kita ni dah uzur sangat, ya, tak sempat nak cari duit, nak bayar tu, mana kita wasiatkan kepada waris-waris kita, ya, supaya mereka ni dapat selesaikan hutang. Kalau tidak, kita nak masuk syurga macam mana? Tergantung lah. Walaupun buat amal umrah pergi tiap tahun sekalipun, ya, walaupun tiap tahun ada buat korban sekalipun, ya, walaupun hari-hari semayang sekalipun, walaupun hari-hari baca Quran sekalipun, tapi ada berhutang tak bayar, belum tentu dapat masuk syurga. Allah. Adapun orang berhutang pada yang sebenarnya dan mati ia padahal papa ia daripada membayarnya, yang ini dia berhutang tapi tak dapat nak bayar sebabkan dia miskin, papa, mati tak sempat nak bayar, maka bahawasanya Allah Ta'ala menunaikan daripadanya dengan kurnianya, yakni Allah Ta'ala akan kira lepaslah benda tu, ya, Allah akan kira bayar. Kerana barang yang diriwayatkan dia oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya bahawasanya Allah Ta'ala menyeru akan orang yang berhutang pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan menyeru pada orang-orang yang berhutang ni. Maka firman-Nya, hai anak Adam, pada apa engkau membuang-buang akan segala hak manusia, dan pada apa engkau menghilangkan hukuk, yakni hak-hak mereka itu? Maka berkata hamba itu, berkata ia, hai Tuhanku, tiada aku membinasakan, yakni aku tidak membinasakan harta-harta hak-hak manusia itu, tetapi memfana aku akan dia ada kalanya terbakar api. Maka firman-Nya, aku terlebih sebenar orang yang membayar daripada engkau. Ini tak sempat nak bayar, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan
akan maafkan, ya. Maksudnya Allah Ta'ala akan maafkan sebabkan dia tak mampu nak bayar, ya. Dia papa ataupun mungkin disebabkan kemiskinannya dia tidak mampu nak bayar, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kira selesai masalah tu. Maka firman-Nya, aku terlebih sebenar orang yang membayar. Maksudnya Allah dinyatakan sebagai ibaratnya mana Allah Ta'ala akan bayar bagi pihaknya, ya. Maka aku terlebih sebenar orang yang membayar daripada engkau. Maka berat kebajikannya atas kejahatannya, maka disuruh dengan dia kepada syurga. Walaupun dia tak mampu nak bayar, dia tak dapat nak bayar, dia nak buat macam mana? Sebab apa? Dia tak mampu, dia papa, ya. Maka Allah Ta'ala akan ringankan. Dan tersebut pada hadis, barang siapa memberi hutang bertangguh, maka baginya dengan tiap-tiap hari pahala sedekah hingga sampai ajalnya. Yang ini dia bagi orang berhutang. Bukan dia berhutang, ya, dia bagi hutang dekat orang. Orang minta berhutang dengan dia, maka dia bagi, ya. Maka itu pahalanya, ya, lebih besar daripada sedekah, ya. Maka baginya dengan tiap-tiap hari pahala sedekah. Tiap-tiap hari, mana dia bagi orang berhutang, kata saya nak berhutang dengan, saya nak berhutang, ya. Bila nak bayar, nantilah saya bayar, dia apa, pakai dulu, nanti bila ada duit bayar, ya. Maka itu dikira pahala sedekah hinggalah sampai ajalnya sekalipun, yakni waktu tangguhnya. Maka apabila sampai ajalnya, maka baginya dengan tiap-tiap hari seumpama hutang itu sedekah. Ini walaupun, ya, dia telah meninggal dunia, dia anggap benda itu sebagai hutang, ya. Maka, ya, kalau dianggap sedekah kepada orang yang berpinjam dengan dia tu, maka itu dikirakan sebagai sedekah. Dan sabda Nabi, dan melihat Nabi SAW pada malam Mi'raj tersurat pada pintu syurga adalah pahala sedekah 10 kali ganda, dan pada pahala beri hutang 18 kali ganda. Itu kelebihan memberi hutang, ya. Mana kalau orang yang ada keperluan, dia nak berhutang dengan kita, nak minta hutang, kalau kita mampu bagi pinjam, bagilah pinjam, ya, bagilah hutang, ya. Sebab apa? Pahalanya lebih besar daripada sedekah, ya. Kalau sedekah 10 kali ganda, bagi hutang 18 kali ganda. Itu. Jadi ubatnya dosa adalah istighfar. Ini nanti kita akan sambung insya-Allah. Untuk kuliah yang akan datang, nak habiskan bab ni, dia ada beberapa, satu line lagi insya-Allah. Nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang tentang kelebihan-kelebihan istighfar, minta keampunan ini, ya. Kerana dosa-dosa ni ibarat penyakit, ya. Kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan yang kita lakukan ni ibaratkan penyakit. Maka untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ni, penyakit-penyakit dosa ni, adalah dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada bab ni dapatlah kita ketahui bahawa Allah Taala itu Maha Pengampun, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Maha Penerima taubat, dan sedia memberikan keampunan selagi mana hamba itu mengakui atas kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan yang dilakukannya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya, minta ampun. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa sekaliannya selagi mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Itu dia. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apa yang baik itu semua daripada Allah Taala, tak baik itu daripada kelemahan diri sendiri. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada tak apa-apa nak tanya? Tak ada. Faham semua insya-Allah. Ya, maksudnya daripada bab yang kita belajar pada malam ni, setiap anak Adam tu tak akan lepas daripada kesilapan, kesalahan, ya. Dan kita juga dapat ketahui bahawa Nabi SAW walaupun tidak melakukan kesalahan ataupun kesilapan, Nabi juga
beristighfar, ya, minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, satu hari 70 kali. Tapi istighfar taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 kali satu hari itu bukannya atas kesalahan ataupun dosa, tetapi ya untuk peningkatan darjat, ya. Untuk peningkatan darjat. Kenapa? Dengan meminta keampunan itu baginda merendahkan diri baginda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dengan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, nescaya Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita di sisinya, ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.